Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Salam Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. #PPD Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan rasa syukur kehadap Ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah iaitu sebuah program pengisian ilmu iaitu Info Technical Program Kasih Gegau. Assalamualaikum dan selamat sejahtera hadirin sekalian. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, kita berkenalan dengan penceramah yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Okey, penceramah kita iaitu Puan Hajah Saripah binti Ahmad, Grade Hasi, merupakan SISC Plus PPD Melaka Tengah yang sangat berpengalaman luas di dalam bidang pendidikan dan di dalam bidang sains dan matematik khasnya. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Puan Hajah Saripah binti Ahmad untuk menyampaikan sesi diskusi ilmiah yang bertajuk Info Technical Program Kasih Gegau. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Yanti, SISC kita yang baru. Saya suka memperkenalkan beliau juga. Baru join kepada PPD Melaka Tengah ini atas bidang teknik dan vocational, kawan Cikgu Saiful dengan Cikgu Arfah. Selamat datang Yanti ke PPD Melaka Tengah. Macam inilah kita menjadi pembimbing kepada guru. Isu kenapa kita nak perlukan rakaman ni adalah kita tidak boleh membimbing guru semasa PDPR ini. Isu tu kita kena jelas. Jadi cara nak membimbing ada pelbagai cara termasuk rakaman ini yang akan kita buat hari ini. Sebab bimbingan tu secara berterusan dalam apa bentuk pun. Serupa juga dengan guru-guru kita di seluruh Malaysia kan, membuat PDPR yang selama ni tak pernah ada dalam ilmu cikgu-cikgu belajar di maktab ke di mana, tiba-tiba muncul PDPR. Serupa dengan kami SISC Plus, tiba-tiba tidak boleh membimbing secara calling-calling ke, tidak boleh disturb cikgu. Disturb tu panggil apa? Tidak boleh melibatkan guru semasa guru melaksanakan PDPR. Jadi apa salahnya sementara kita ada banyak projek juga yang masih diteruskan untuk kecemerlangan murid-murid kita buatlah rakaman ni ya. Sepanjang ada berbagai isu yang timbul bila saya telah melaksanakan bimbingan Kasih Gegau ni, izinkan saya share skrin ya. Untuk pengetahuan semua, sains matematik telah menjalankan bimbingan Kasih Gegau ni yang hari tu kan. Ramai dah tengok bagaimana kita melaksanakannya. Dan bila kita dapati yang macam tu, kita dapat masalah yang Kasih Gegau ni bermasalah dari segi yang ni ya. Cikgu kalau kita tengok saya slide show kan. Inilah apa yang saya buat. Ini program tajuknya adalah technical part yang kebanyakan MLT kita kurang menguasai lah. Bukan MLT sajalah, kepada guru-guru yang kita akan gembling tenaganya untuk program Kasih Gegau kita ya. Jadi dia lag dekat info technical ni macam mana dia nak buat. Kebanyakan guru-guru yang kami dah approach, yang bidang sains matematik dah approach, mula-mula kita kena ambil sedikit background guru-guru tersebut, iaitu tanya saja, adakah puan menggunakan Google Meet untuk melaksanakan PDPR? Kalau dia kata ya, itu satu bonus untuk kita lah. Ada juga cikgu yang saya dah tanya, oh tak, dia gunakan hanya Telegram. Contohlah, jadi kita susah nak membuat projek ini. So langkah pertama, semua bidang mesti kenal pasti guru-guru di bawah bidang masing-masing yang melaksanakan PDPR menggunakan Google Meet. So kemahiran asasnya Google Meet. Kemahiran yang tambahan hanyalah mungkin digital ink lah pada saya, sebab kami guru matematik kan, kita tak boleh nak klik-klik ke bercakap tanpa action kan. Dalam matematik ni konsepnya kepala kita tengok grafik tu dan tangan kita at the same time kena menulis. Kalau tengok cikgu matematik lah, memang tak habis-habis menulis lah. Menulis supaya proses dia menulis tu sambil dia menerangkan, sebab
penyelesaian masalah dalam matematik kebanyakannya tak boleh tengok hanya secara klik-klik saja. Jadi kemahiran kedua yang saya pastikan dalam bidang sains matematik, mereka boleh menggunakan digital ink. Sama ada dia menggunakan PowerPoint, ada digital ink dekat situ. Kalau PowerPoint kita bagi sedikit panduan lah. Tapi kebanyakan cikgu sains matematik tahu. Ataupun dia hanya nak menggunakan OneNote. Boleh saja, as long as dia boleh menconteng bahan dia tu dan menerangkan dengan jelas. Tapi mungkin untuk bidang lain keperluan tu tak ada ke saya kurang pastilah. Masing-masing SIC masing kenal pasti. Untuk sains matematik memang sangat penting digital ink tu. Baru pengajaran nampak berkesan. Okay, so 2 tips saja yang kita beri kepada guru. Tadi Google Meet boleh, digital ink boleh. Ya, dan mereka kebanyakannya adalah penanda kertas. Jadi kita maklumkan apa ya program Kasih Gegau ni sebenarnya. Guru-guru menerangkan tips-tips penting setiap bab. Setiap bab lah. Kalau dia nak cantum 2 bab pun boleh. Mungkin bab tu ringkas. Dia cantum, dia ada pengalaman memeriksa. Dia memberi tips macam tu. Tips tu tips untuk kecemerlangan murid. Jadi nanti katalah murid ramai yang tak sempat tak masuk kelas dan sebagainya. Nanti bulan 11 dia tengah buat preparation nak trial tu, dan mungkin juga bulan Januari sebab SPM kita akan diadakan pada bulan Mac. Inilah video-video yang akan student gunakan. Kita just berusaha lah apa yang kita boleh buat, kita lakukan untuk kemenjadian murid-murid kita juga. Hari itu saya buat taklimat dengan ni, kita boleh ada 2 cara. Sama ada kita nak menggunakan cara yang pertama, kita rakam gunakan Google Meet, MS Team ataupun Zoom. Kebanyakan cikgu yang saya approach, kebanyakannya menggunakan Google Meet. So senanglah, hanya Google Meet saja kita explain. Tak payah MST, tak payah Zoom. So satu benda. Dan tekan butang rekod dalam Gmeet tu. Ada siapa tak tahu mana satu butang rekod. Kat sini saya tunjuk. Ni contoh ini kita punya recording Google Meet yang saya merahkan ni adalah butang rekod di situ. Dulu dia letak dekat 3 titik tindih ni. Sekarang yang terbaru dekat sini. Aktiviti kita. Butang dekat situ. Okey, lepas tu kita rekod macam tadilah, macam sesi ni saya rekodkan. Bila dah habis sesi tu sejam lah gedebak-gedebuk kan, sebab because dia ada moderator, dia ada guru yang menerang, dan boleh juga kalau guru berkenaan nak membuat maksud saya nak invite murid mereka. Bagilah Chan 2-3 orang ke 10 orang ke, asalkan dia ada tindak balas pertanyaan sebagainya. Kadang-kadang cikgu tu tanya kenapa perlu ada moderator kan, dia sendiri boleh mengajak. Kalau dia merakam seorang-seorang, dia macam satu hala cikgu. Kalau kita rakam berdua, mungkin yang moderator tu bila kita rakam kurang jelas, moderator tu boleh bertanya. Sebab moderator tu pun cikgu matematik contohlah. Contoh penceramah menerangkan maksud ni. Kan dia sama-sama marking kan, dia tahu poin yang sebenarnya yang penting. Okey, contoh penceramah A menerangkan begini-begini dengan laju. Nanti moderator boleh, sebab benda tu sangat penting kan, moderator boleh mencelah dan meng-highlight apa yang dia kata itulah. Dan pastikan yang dia highlight tu benda-benda perkara-perkara yang penting-penting. So peranan moderator sangat pentinglah. Dia boleh jadi murid untuk bertanya dan dia boleh juga jadi penceramah untuk menjelaskan maksud sebenar. Macam tu. Biasanya kalau rakaman kita dalam sejam, tunggulah dalam 5-6 minit, kalau paling lambat pun 10 minit, Google akan memberi rakaman di dalam email kita. Siapa yang biasa merakam dan membuka email, dia akan dapatlah. So kita lepas ni habis tau, dah rakam, habis, kita tengok email, kita buka email menggunakan handphone kita. Saya akan tunjuk cara. Ni saya cerita dulu. Tekan drive, tekan 3 titik di atas ni semua tak nampak lah kalau saya tak tunjukkan. Lepas ni saya akan masuk Google Meet kita menggunakan handphone dan saya akan tunjuk bagaimana kita nak letak dekat YouTube. Menggunakan handphone saja. Tak payah kita nak download dulu. Saya kurang ilmu bab ni tak berapa tera, saya akan download dulu. Bila download kan hard disk kita akan penuh dengan video-video tu bergig-gig pula tu. Dah lah download lama, lepas tu nak kena upload pula dekat YouTube. Satu benda yang lama lah proses tu. Mengambil masa kita yang sangat lama. Now saya dah tahu sebenarnya kita boleh buat jalan mudah menggunakan handphone. Handphone kan smart kan. Jadi dia lebih terror daripada ini. Cara yang kedua kita boleh melaksanakan secara live StreamYard. Dan saya akan terang yang ketiga ni bahan pentaksiran.
Saya nak terang yang nombor 2 dulu. Yang ni tadi nanti saya terang. Yang ni yang kedua ni. Ini saya terang bila saya join in menggunakan handphone saya. Kalau saya join sekarang nanti dia bunyi berdesing. Saya kena pergi tempat lain. Okey, saya buat rakaman live stream dulu ya. Apa yang live stream dulu akan buat ni, saya stop sini. Saya buka satu, kita nak menggunakan live stream. Saya tunjuk bagaimana saya menggunakan live stream. Daripada mula cikgu jangan susah hati ya. Saya tunjukkan satu perkara supaya cikgu senang ya. Okey, kita boleh jadi kita type je dekat ni ya. Kita type dekat Google, any Google lah. Any Google account, eloknya account yang sama. Tulis saja StreamYard. S-T-R-E-M Yard. Macam tu. Saya ajar daripada mula sampai habis cikgu ya. StreamYard ni benda-bendanya mudah. Tapi kalau kita tak pernah menggunakan, memang kita tak tahu. Okey ya. Dia akan keluar macam ni StreamYard. Kalau kita dah ada account, dia akan muncul terus. Kalau kita belum ada account ni, tadi saya dah log out supaya cikgu nampak prosesnya dan kita boleh get started sini. Okey, bila get started, dia minta email. Email apa kita nak pakai, kita type lah. Ini email rasmi saya yang dulu-dululah dekat Mosaic. Okey, get login Lepas ni cikgu akan pergi login dekat account doesn't exist. Okey, try login. Mungkin saya dah apa nama? Saya dah ni dah masuk. Okey, 6 digit kod ni cikgu dia akan hantar dekat email kita. Kalau ada lah dia akan hantar dekat email kita. Kita ambil handphone tu, kita tengok ada tak kita mendapat email dekat ni ada. Saya punya ada get code, dia beri kita dekat gunakan handphone cikgu tengok email. Satu, saya punya ni baru sekejap saya daftar, 185439. Dan email ni biasanya login ni biasanya secara apa cikgu 6 digit tu mesti betul lah dengan email kita. Dia nak make sure kita tak main-main lah cikgu Okey. So kita dapat ini ni saya dah schedulekan tadi tapi ni bukan ni tak nak Saya delete dulu ni, tak nak. Anggap macam tak ada lah. Okey, tak apa. Tak apa cikgu Ini kita biar kamu tak apa. Okey. Bila dapat ni kita dah register ni cikgu dia ada account kita, dia ada upgrade. Upgrade ni kena langgan lah cikgu dan saya amat kagum ada cikgu kita melanggan cikgu sebab sangat mudah dia nak ni. Kenapa tu dia nak upload ke YouTube ni? Adalah yang jadi YouTuber kan, ada macam-macam sasaran berkenaan kan. Dia langgan Saya tanya dia berapa kos langganan sebulan, dia kata dekat RM100. RM100 dan dia puas hatilah sebab dia ada banyak kelas kan, ada tuition, ada segala macam lah. Okey, kalau untuk kita yang ni kita ada my account sini, kita boleh upgrade account kita, akan ternampak di situ kita boleh upgrade. Ni ada billing dia lah. Kita buat yang apa beza cikgu dengan yang bayar dengan yang tak bayar. Kita tengok Contoh kita nak bersiaran sekarang. Dengar tak Yanti? Ke akak cakap seorang-seorang? Jelas tak Yanti? Dengar. Akak teruskan Okey. Mulanya ini create broadcast. Lepas tu kita dia ada dua nampak. Use pre-record ni pun boleh. Kita dah record siap-siap. Yang ni kita buat new broadcast sebab kita nak. Lepas tu dia akan kata broadcast kat mana? Mestilah dekat YouTube kita. Sebenarnya kita boleh broadcast dekat FB page, kat mana-mana lah. Tapi saya suka lagi gunakan YouTube channel lah. Sebab apa? Mudah kan, nanti kita nampak direct dekat FB pun boleh juga sebenarnya. Mana-manalah cikgu account yang cikgu ada. Saya percaya semua orang ada YouTube channel ni tak masalah. Dekat account Gmail kita ada YouTube So kita pun buat sign in. Kita nak ambil choose account yang mana, kita ambil account yang ni. Okey. Okey dan kita boleh ni manage, kita allow saja. StreamYard nak membaca YouTube kita. So kita allow. Ini saya terangkan proses mula bila kita ni sekali je cikgu buat dan dia boleh buat macam itulah dia kata ni. So open live broadcast ni. Saya cuba je account ni cikgu okey, kita akan dapat paparan dia lebih cantik dan lebih menawan lah cikgu. Tak macam Google Meet kan. Google Meet macam biasa je jadi kita boleh apa yang ada dekat StreamYard ni. Okey kita tunggu.
Apa yang ada dekat StreamYard, kita tunggu. Okey. Kini tak ada kan? So tak masalah. Kita hanya buat yang ini, kita pergi StreamYard kita cikgu ya. Okey. You are in the process editing. Resume saja. Okay, open dashboard ni, just open. Tak ada apa yang kita nak buat dekat YouTube ni. Nanti dia jadi sendiri kat sana. Cikgu boleh nampak lah. Apa jadi ya. Okay, kita tunggu sekejap. Apa dia nak kasih kita. Mungkin dah ada sini ya. Sama. Jadi macam 2 kali tadi ya. Okey, tak apa kita buat macam tu sampai dapatlah cikgu ya. Okey, lepas tu contohlah cikgu ya, saya pun enter studio. You are entering broadcast studio. Yes. Okey, so kita pun buat macam ni cikgu rupa broadcast kita. Sayangnya sebab kita tak boleh nak tambah belakang cikgu ya. Belakang background tu memang apa yang di belakang background kita. Kita tak boleh buat background sendiri untuk yang akaun yang tak berbayar ni. Okey, nampak saya tak? Nampak ya? Okey, kita boleh letak ni nama kita siapa. Saya letak nama Cikgu Sharifah, lepas tu enter studio. Okey. Enter studio ni cikgu belum pergi live lagi ya. Belum pergi live lagi sebenarnya. Kita hanya macam ni. Selagi kita technical di belakang pentas tu di belakang. Selagi kita tak klik go live ni, selagi tu dia tak jalan. Cikgu dia macam ni je lah. Okey, so apa nak buat? Kalau nak nampak kita nak senang paparan tu, kalau nak nampak seorang, inilah cikgu kita add to stream, klik ni add to stream, muka kita akan di sini. Nampak Cikgu Sharifah. Macam tu. Tu background yang saya adalah okey. Tak masalah, saya duduk kat ruang tamu yang kecil ni untuk ruang meja kerja saya. Okey. Boleh juga kalau kita nak ambil macam ni cikgu ya. Okey. Jadi dia boleh jadi 2. Ini presentation kita. Kita boleh banyak-banyak kita boleh tengok, kita boleh main-main dulu. Kalau seorang inilah, kalau berdua macam inilah. Ada lagi penyampai lain maksud saya Okey, macam mana cikgu nak share yang ini? Cikgu boleh ni kita boleh sharekan ni kepada kawan kita yang akan bersama-sama dalam sini boleh jadi penceramahnya. Penceramahnya kan ni kita share macam ni. Share. Okey, share screen. Okay. Ini kalau kita nak share screen lah, kita nak menyampaikan di tempat ini di tempat ini. So saya sampaikan di tempat ni, saya pun share screen. Okey, share screen saya. Okey, share screen 2 monitor lah dan sebagainya Cikgu nak saya share ke, nak tunjuk betul ke? Ni kalau saya penyampai lah, saya akan share screen, ambil ke share monitor ke, share screen. Okey. Dia akan nampak begitu Okey, sama macam Google Meet kan. Lepas tu kita boleh sampaikan bahan kita tadi. Contoh bahan yang ini saya sampaikan. Contohlah cikgu dan kita akan nampak di mana tu? Di Meet kita lain di sini lah cikgu. Apa nama tempat ni? StreamYard kita Okey. Jadi nampak ni. Kita boleh ni nampak kat sini StreamYard stop sharing. Ini kalau saya sharing video saya lah. Lepas tu saya pun jadi guru, saya pun mengajar. Okey, antara benda yang saya nak ajar adalah ini. Nampak tak saya punya contoh soalan ni? Cikgu tengok gunakan Google Meet tapi cikgu nampak di StreamYard kan? So nampak macam tu Okey, saya teruskan StreamYard ni bab StreamYard ni sebab saya dah ni saya nak stop sharing. Saya pun ceritalah pasal macam mana nak guna saya ini nanti sekejap. Ini adalah Google Meet. Saya kan termati pula yang Google Meet. Yang kat sini Okey. Yang ini kita boleh nampak Cikgu Sharifah sini. Kalau kita nak masukkan bahan cikgu kita boleh masukkan sekali. Okey. Saya ambil yang ini maka seorang kan. Okey, saya nampak macam tu. Inilah bahan saya. Saya nak tunjuk skrin saya yang ni Kalau kita tak nak ini cikgu kat depan tu kita tak nak, kita boleh remove. Klik sini. Remove. Maka tak adalah kita seorang-seorang. So bahan penyampaian kita ada dekat sini, add to stream, klik. Maka student akan nampak apa yang kita sampaikan. Saya cuba share apa yang kita sampaikan tu supaya tak nampak petak je. Okey, mungkin saya share ni. Contoh macam itulah tak masalah cikgu
Okey, tak, yang tu kita jadikan. Jadi nampaklah benda yang kita share dekat skrin kita. Clear tapi cikgu yang bercakap tu dia tak akan nampak apa yang teknik. Ini hanya teknikal saja yang buat. Dan kita akan dengar suara teknikal tu bila ada dekat StreamYard tu. Kalau kita jadi IT kan kita tak nak kacau ni, kita tutuplah. Kita hanya presentation tu saja, maka kita remove ni. Remove, dah tinggal bahan yang kita nak sampaikan. Clear tak cikgu ya? Kita ambilkan yang ini masuk balik, add to ya. Add to stream. So dia akan nampak ini bahan yang kita nak sampaikan ya. So macam itulah lebih kurang cikgu ya. Okey, dah habis ni saya kenalkan button-button dekat StreamYard ni ya. Add to stream balik. So saya ada dua Ini bahan yang saya nak sampaikan, ni muka saya sekarang. Ada nama tu Cikgu Sharifah. Dekat sini ada komen cikgu ya. Nanti kalau kita pergi dah siap semua, kita akan boleh guna go live ni, akan ada komen dekat sini. Okay, kita boleh buat banner kita cikgu ya. Okay, create banner. Banner ni macam program kita yang berjalan sana ya. Contohlah program kasih gegau. SPM 2021 anjuran SISC Plus PPD Melaka Tengah. Contohlah. Lepas tu Allah, spelling aku teruk betul. GAH. Okey. Lepas tu kan kita boleh letak macam ni. Scroll add banner. Cuba tengok pesan dia. Kak nak tambah sikit. Kalau macam channel YouTube kita tu, kita tak pernah live streaming. Jadi kalau kita minta izin tu, dia akan tunggu 24 jam untuk dia nak luluskan permohonan live stream tu. Kalau tak pernah live stream. So aktifkan dulu, betul saya pun aktifkan dulu jam. channel tu maknanya cikgu daftar channel cikgu dekat YouTube tu. Maknanya buka aja YouTube, klik kat situ ada nama channel. Dah. Maknanya kita aktifkan channel tu dia 24 jam lepas tu baru boleh guna. PPD Melaka Tengah. Ini biasanya banner ni program cikgu scroll, dia kata scroll across ni Jadi kita add banner. Kalau nampak cikgu apa ini, dia ada show dengan hide. Kalau kita nak show, kita tunjuk nampak jalan. Dan warna dia kita boleh settingkan. Nampak yang jalan ni kita boleh pilih warna berkenaan. Kat sini cikgu brand ni kita boleh nampak warna. Kalau ni secara default dia gelap gelita ke. Kita boleh ambil black ni warna. Ikut kesukaan cikgu, warna hijau, warna biru, tengok suasana kita. Boleh jadi nampak jelas macam itulah. Clear tak ni? Ini buat StreamYard behind that. Tapi samalah cikgu, kalau nama kita warna biru, yang bawah tu pun warna biru. Kalau ini sebab apa cikgu? Sebab kita gunakan yang percuma. Kalau yang bayar boleh tukar-tukar Okey, sebenarnya kita boleh add logo sini. Okey, saya terangkan. Kalau saya add logo, apa jadi? Dia kata kat situ, customize your logo. The StreamYard logo is added to all broadcast on the free plan. Maknanya apa cikgu? Kalau kita nak upgrade ni yang bayar, baru boleh letak logo kita. Logo tu mana cikgu? Untuk yang ini powered by StreamYard yang retik tu. Kan? Jadi every time sebab kita tak melanggan, ada itik pada saya StreamYard ada itik dengan ada logo ni, tak banyak berbeza kot, kan? Ada beza ke dari segi ilmu yang kita nak sampaikan? Pada saya sama je lah cikgu, kita guna yang percuma dulu Dan kita juga boleh meletak komen nanti kalau nampak kalau kita murid-murid komen dekat YouTube ni, kita go live, akan nampak komen tu. Kita cara nak tunjuk komen, kita just klik show macam tadi kita tunjuk banner tu. Okay. Dan kita boleh ambil video klip intro. Intro ni yang dah ada, kita tak boleh add video kita. Kalau nak add tu ambil yang bayar. Okay. Saya boleh ambil intro ni. Kalau kita nak show kan. Dia akan keluar nanti intro tu apa okey. Countdown dia boleh nampak countdown tu kemudian. Okey saya buang balik saya punya ni remove. Okey. Okey, bila countdown ni nanti akan ada cikgu cikgu try show. Sebelum kita live tu akan ada dekat YouTube Okey. Now saya try dah habis kita punya ni cikgu kita boleh mute sebenarnya. Dia keluar macam tu cikgu.
Countdown tu. So ini countdown ni adalah menunggu di YouTube kan. Pukul berapa kita schedulekan. Nanti dia keluarlah pukul sekian. Kat sini kita terus mula. Macam tu Okey cikgu StreamYard. Kalau tak cuba tak tahu. Bila nak mula cikgu just klik go live sini. Dia mulalah dekat tempat tu Okey, saya buat go live, tak apa, tak masalah. Ready to go live? Yes. Kita ambil Okey, tolong live stream. Okey, kita tengok go live. Ready to go live. Tak ada siapa tengoklah ni kan? Okey, sebab kita live tak ada siapa yang ada dekat YouTube live lah. Dia akan nampak ni live 16 saat. Dekat situ. Kalau ada murid kita yang kita sampaikan live stream tadi, kita akan bagi dekat murid kita apa dia punya address YouTube tu, dapatlah jawapan go live ni Dia akan nampak satu-satu. Kak, buka YouTube. Sekejap Akak bukakan YouTube dia. Wait, mana YouTube akak ni? Okey ni kot. Ni okey. Contohlah. Adakah akak buat yang itu tadi? Dah miss up dan banyak account. Boleh tengoklah kat YouTube tu, tak masalah cikgu, itu dia akan keluarlah ikut kita punya cara kita punya cara. Yang ini akak memang save untuk cara yang kedua. Yang kita dah rekod tadi apa kita nak buat dengan ni bukan yang guna StreamYard ni. Okey. Jadi dia akan muncul dekat tu. Mana saya punya StreamYard? Okey, saya StreamYard ni saya stop sharing. Okey. So ada dua StreamYard ni email yang lain, ada dua email nampaknya. Dah hanging. Okey, yang tu saya stop sharing yang ni. Okey, bila cikgu dah habis kalau cikgu nak mute, kat bawah ni nampak tak ada mute, ada stop kamera. Kalau tak nak muka kita ada, kita boleh tutup kamera. Selaku teknikal kan, kita remove je, tak payah masuk sana. So sana biarkan penceramah kita dengan moderator dia dengan boleh masuk 6 kalau percuma ni. Kalau boleh masuk 6. Saya tutup yang ini YouTube okey. Tak nampak kat mana dia pergilah sebab saya tak bagi. Patutnya saya bagi you all yang YouTube apa yang akak buat ni. Tak masalah Saya end broadcast ni, saya tutup. Dia akan jadi jugalah serupa. Okey, boleh main-main kat situ apa yang kita ada. Kalau nak mute suara kita, kalau kita jadi pegawai teknikal kita kena mute, nanti bising. Bagi saja yang seorang lagi tu kawan kita yang seorang lagi masuk. Okey, you all nak masuk tak benda ni kat StreamYard ni? Kalau nak masuk, saya kena bagi StreamYard ni. Cuba Ctrl C. Akak letak dekat kitanya ni kita punya Telegram Okey. Link StreamYard ni akak letak dekat Telegram. Cuba masuk. Sepatutnya akak siap-siapkan tadi. Okey. Cuba masuk suara. Yang dekat ni gunakan apa nama? Yang link yang akak bagi tu dekat kita punya SIC. Telegram SIC. Ada tak? Tak ada pula. Belum ni kot. Oh, belum send. Tak ada. Allah, salah pula. Salah. Salah tu bukan tu. Sekejap ya. Manalah aku punya link ni. Okey, kejap. Salah. Copy. Dia tak keluar lah nah. Kejap ya. Hari tu macam tu lah. Salina dengan siapa nama? Zizah masuk. Okey. Cuba masuk StreamYard tu. Seorang dua masuk. Guna handphone pun boleh supaya nampak benda tu. Yang lain nampak dekat sini yang dia nak masuk tu. Cuba masuk nah. Ya.
Tengah loading. Tu nampak tak rakan-rakan? Okey. Nampak tak Salina Ahmad ada Nampak, masuk? nampak. Kalau buka nah. Jap tak pakai tudung. Oh, tak pakai tudung pula. Buka yang lain lah. Ini pakai tudung ke pakai tudung. Masuk kat apa? Guna handphone ke guna laptop? Guna handphone. Oh, handphone. Selagi kita tak masukkan dekat stream, orang luar tak akan dengar apa dia cakap. Ya? So, tu Salina. Kita kena add Salina, add dekat sini. Jadi nanti muka dia ada kat situ. Nampak? Salina Ahmad. Kita boleh namakan orang yang berkenaan. Klik 3 titik tindih ni cikgu ya. Edit name. Kalau tak dia ikut nama dalam email. Salina, sorry Saripah pula. Cikgu Salina ke save. Jadi nampak dekat sini berdua. Kalau ini yang macam ni. Boleh yang macam ni. Okey. Dan kalau presentation kan ada sekali. Zizah pun try masuk tu. Okey, tapi tak apa, device not connected dia kata. Okey, Ina kalau nak tutup mute sini. Okey. Mute tu. Kalau nak buka mute. Dah tertutup pula Kak. Tak apa. Macam tu je cikgu. Jadi kita invite orang tu macam tu. Nak invite, boleh invite macam ni. Gunakan email boleh. Guna kasih link tadi pun boleh. So maknanya sebelum Zizah pula ya add to stream. Okay Zah? Macam tu lah. Kalau orang lain nak tengok dekat YouTube pun boleh. Ada kat sini ayat-ayat dia kita nanti googlekan. Okay, boleh. Kalau Izzah tak nak cakap, mute. Kalau yang bercakap, on. Tapi jangan duduk dekat sini kalau ada cerita-cerita ke nanti sebab dia nampak frame kan. You jalan-jalan ke bising. Kalau tak nak kan, bila kita buat rakaman, kita remove je. Remove, tak nak. Hanya presenter dengan bahan dia saja letak dan moderator. 3 orang benda tu lah. Supaya kalau moderator kita tak masukkan, dia cakap nanti tak ada siapa dengar. Macam tu Okey tak? Faham tak pasal StreamYard ni? So step dia tadi akan ulang, daftar saja dan kita buat technical dengan yang banner-banner ni semua. Lepas tu baru kita go live. Bila ada go live ni kita tahu, oh dah berapa masa kita nampak ni ada huruf live 7 minit 23 saat. Contoh macam tu kat sini. Kalau kita dah habis nanti kita end lah, end broadcast, maka kita boleh chit-chat tanpa orang tahu dari segi teknikal dia. Okey cikgu ya. Okey semua dah faham macam mana nak buat StreamYard? Faham ke tak faham? Kalau faham akak nak ajar yang kedua. Yang ni kita keluar. Okey? Faham. Faham, bagus. Bagus Cikgu Aziz, faham. Tak nenek macam Kak Pah boleh faham, takkan you all tak faham kan? Okey, ni kita kata good lah. Kita memang good. Ni sajalah dia nak ni self feedback. Okey, close. Akhirnya kita tak nak buat StreamYard lagi, dah habis dah ni, akak tutup StreamYard kita. Ni dah habis tau. Dah tak live lagi. Ni broadcast return to dashboard. Ni dashboard kita. Ya. So setiap kali nak mula saya ulang, just create dashboard, new broadcast. So kita broadcast ni nanti YouTube yang mana kita masukkan. Macam tu saja. Dan kita akan ada go live. Okay cikgu kita guna yang percuma lah. Tak apalah ada logo itik ni. Cantik juga itik dia kan. Okay, bukannya tak cantik. Okay saya teruskan lagi. Alamak, mana saya punya mic tadi? Alamak, mic aku dah hilang ke? Ada je. Ada ada dengar lagi Alamak, Ada. Kak Pa tak jumpa Kak Pa punya mic kat mana ni. Oh ada. Okay. Settle yang StreamYard ni dah habis. Okay, now nak tunjuk macam mana nak nak buat sijil dulu. Buat sijil dululah sebelum handphone. Nanti handphone Kak Pa kena pergi tempat lain kalau tidak dia berdengung. Okey cikgu ya. Kita ada 2 bahagian selain daripada memberikan ceramah, kita ada satu bahagian lagi iaitu menyediakan Google Quiz. Macam mana saya nak tunjuk menyediakan Google Quiz ni, saya nak share
entire screen juga. Cikgu tengok ya macam mana saya buat Google Quiz dengan mudah. Okey. Okey, saya pergi dekat kita punya mana-mana lah ya. Okey, ini event. Ni saya pergi dekat satu lagi kita punya email sini ya. Okey, saya sebenarnya nak pergi drive kita. Okey, boleh je kita melalui, selalu saya suka tengok email, lepas tu saya ambil yang apps tu kat sini. Dia akan tunjuk sekejap cikgu ya. Pergi email, dia akan nampak email lah. Mail ni, M. Dia tunjuk ni email kita lah. Okey. Kita boleh gunakan sini drive kita. Okey ya. Sebenarnya benda tu dekat drive. Okey, saya suka buat yang lawa sikit, tunjuk contoh dia. Okey, kita buat new kat sini, kita ambil depan ni saya tunjuk ya, kita ambil new. Kenapa file upload je Okey, tak masalah. Sebenarnya kat mana kita punya ni ya? More dia tak keluar pula. Aduh. Mana-mana cikgu Google. Sebenarnya drive ni lepas tu kita ambil new. Lepas tu kita ambil tak berjalan tak saya ni. Hanya folder up. Sebenarnya ada banyak kan. Saya search sini. Aduh. Cancel. Dia ingat saya nak buat folder. Okey, saya search lah find newsletter. Aduh, tahu dah. Yang delima ni dia baru update, jadi macam-macam dia ajarnya kita tak masalah. Google Form. Ni cikgu ya. Site, ada dokumen, ada PDF, ada presentation. Saya ambil sepatutnya kan. Saya ambil, ini cikgu ya, Google Form. Ni nak tunjuk ni. Dia tak keluar tadi. Rupanya sebab lain kot. Okay, ya. Okay. Untitled form, katalah kita buat tajuk sini quiz. Sebab semalam saya tengok cikgu matematik tu susah payah dia buat quiz. Sebenarnya kalau kita tahu mudah aja benda tu. Quiz, pentaksiran, matematik, bab 1 ataupun kasih gegau. Quiz pentaksiran kasih gegau. Okey, contoh-contohlah untuk murid-murid. Tingkatan 5. Ni description sajalah. Tak letak pun tak apa. Okey, soalan yang pertama cikgu, kalau saya tak akan menaiplah soalan ni. Saya terus ambil kepada soalan. Cara dia macam ni cikgu ya. Saya tunjuk cikgu ambil soalan-soalan yang kita dah ada. Contoh saya ambil ni lah. Dokumen ni saya ambil daripada lembaga peperiksaan, ambil daripada buku penataran. Saya ada soalan ni. Saya nak ambil soalan ni Okey, soalan daripada lembaga. Contohlah saya ambil soalan ni Saya buat 2-3 contoh. Sebab lain kita tak strong sangat. Okey, saya ambil ni contoh. Kemahiran kita hanya snipping tool. Cikgu nak tahu snipping tool ambil kat mana? Cikgu letak sini. Okey, saya cancelkan dulu. Nanti snipping tool cikgu tak tahu. Type sini snipping. S-N-I. Dia macam ni P-P. Snipping tool. Snipping tool ni cikgu apps dia kata. Cikgu pin dekat taskbar cikgu Kalau saya punya nampak dah taskbar tu, ada snipping tool tu, saya punya ni saya letak dekat taskbar saya. Dia macam gunting cikgu Setiap kali kita nak snipping, kita ambil je gunting ni. Gunting. Dan kita ambil soalan berkenaan, kita ambil new lah kali pertama, kita ambil macam ni. Ambil kawasan tu saja. Okay, saya ambil ni, lepas tu saya save. Save dekat folder kita, mana-mana folder, kita namakan nombor 1 soalan ni. Saya selalu buat new folder sinilah. Cuba quiz. Quiz gegau. Kumpulkan dekat sini. Satu folder. Kita namakan ni soalan 1. 1 je cikgu dah. Okey, cikgu snippingkan tu dalam 10 soalan. Ni soalan yang pertama. Okey, cikgu buat dulu. Okey, cari soalan yang kedua. Pangkah ni.
Cari soalan kedua. Saya tunjuk 2 soalan. Contohlah, saya tak ada menaip cikgu ya, saya suka ambil ni saja. Okey, bila kita klik sini ambil new. Okey, dia pun agak pudar, kita highlightkan kawasan tu saja. Okey. So saya save kan. Save tadi, kalau kali pertama kita dah bina folder tadi, dia tak tahu dah nak letak kat mana. Saya tulis nombor 2. Okey. So mudahlah kerja tu, cepatlah. Okey, boleh sampai 10 lah kalau boleh. Untuk kasih gegau ni cikgu ada 10 soalan. Sebab bukannya susah buat soalan tu, kita semua cikgu. Soalan kita melambat banyaknya kan. Okey, saya ambil 3. Okey cikgu saya nak tunjuk macam mana benda tu sangat mudah. Okey. Dah save. Save nombor 3. Okey, nombor 3. Save. Okey, now saya dah ada 3 soalan tanpa saya type tapi saya snippingkan. Kadang-kadang saya banyak-banyak buat tahun lepas dengan buat teramat banyaklah untuk program murid-murid kita tahun lepas. Saya suruh anak saya snipping ni. Dan dia pun saya ajar buat. So, sangat mudah, dia sendiri buat. Yang kat sini cikgu kuis pentaksiran, cikgu jangan letak ni untitled form, nanti pening kepala kita. Kita klik jadi dah ikut tajuk Okey, kita nak masukkan question, kita klik sini. Okey. Kita upload. Browse. Kita upload yang kita simpan tadi. Tadi saya simpan dekat pictures, dekat folder kasih gegau. So saya upload lah. Soalan 1, open. Okey cikgu. Nanti cikgu duplicate aja, jangan susah-susah. Okey. Lepas tu dia multiple choice. Ni kan soalan dia kat sini. Saya hanya tulis ni A. Saya tulis B. Saya tulis C. Sampai apa option dia? D Okey. Sampai D. Okey. Lepas tu cikgu, ini mesti required. Okey. Dah. Lepas tu cikgu buat ni setting. Klik setting. Ini kan general kan. General tu macam kita nak buat questionnaire dan sebagainya. Kita nak jadikan dia quiz. Quiz ni lah. Make a quiz. Klik sini quizzes. So kita klik sini. Dia dah jadi make a quiz. Okey So kita save. Lepas ni tak payah buat lagi lah. Ini kita hanya tulis sini soalan 1. Okay, sebelum saya lupa, kita kena tambah ni soalan 1 ke soalan 2 ke ni kita kena tambah add question Okey. Ni soalan 1, add question saya pergi kepada 2. Sebenarnya saya bukan nak buat soalan nombor 2. Saya nak letak nama murid kita. Nanti kita email kita tak ada yang ini kita letakkan nama murid. Selalunya kan sebab kita nak buat sijil, murid kita kena huruf besar lah. Tulis itu huruf besar. Dan kita nak bagi sijil murid kita kan. Nanti kalau huruf kecil tak lawa jadinya cikgu Ini cikgu letak short answers. Required. Dia mesti tulis nama ni. Okey. Answer key tak apa. Dia kosong. Okey tak apa. Lepas tu duplicate sini cikgu Yang kedua penting sekolah. Nama murid. Nama sekolah. Nama sekolah. Okey. Lepas tu yang ketiga penting, duplicate lagi, kita nak email dia. Email yang sah. Apa cikgu email yang sah? Sebab kita akan bagi sijil tu melalui email masing-masing. So dia buat short answers lah. Okay, cikgu Okey, sebelum menjadikan kuis ni cikgu ni dah jadi kuis, dia kat sini jawapan dia ni ada answer key. So kita buat answer key ni, kita letak mana jawapan. Okey. Dan kita kalau 10 markah kita boleh letak 10 satu lah. Siap kali 1 pun boleh. Nak letak 10 pun boleh. Satu soalan ni membawa 10 markah. Nanti per 100 lah kalau 10 soalan. Tapi saya suka ikut lembaga punya. Kalau dijawab 1 kan contoh. Dia ada 50 soalan, markahnya 100. Maka satu soalan adalah 2. Lebih kurang macam tu. Cikgu buat congak Kalau matematik ni 40 soalan, dia sejam suku, markahnya 40. Jadi satu soalan 1 markah. So macam ni Dan answer key ni kita write cikgu mana jawapan yang betul. Ini dalam bentuk piawai jawapan 1, 2. Kuasa negatif 2. 1.26 kuasa negatif 2. Maka dia adalah B. Answer key B Lepas tu boleh je kita nak bagus-bagus dengan murid. Kita kasih feedback. Add answer feedback. Kalau dia jawab correct answer ni. Kalau dia jawab ni kita boleh kata
bagus. Tahniah. Bagus, tahniah. Okey, untuk correct answer. Untuk incorrect, kita boleh kata cuba lagi. Cuba lagi. Fahamkan dengan lihat semula video penerangan. Macam itulah. Lepas tu cikgu save. So bila budak jawab kan dia ada dua macam ni feedback. Kita kata done, okey. Kita dah siap soalan satu dengan format yang kita nak. Dah ada feedback, dah ada jawapan, dah ada segala macam. So apa perlu kita buat? Kita just duplicate soalan satu, jadikan soalan nombor dua. Nombor dua. Okey, cikgu Okey. Lepas tu cikgu upload soalan nombor dua. Okey. Upload, browse. Tempat pertama tadi kita ada 3 soalan tadi. Okey, saya ambil soalan nombor 2. Open. Okey. Jangan lupa tukar jawapan cikgu Soalan nombor 2 dah jadi ni. Yang tadi dah hilang cikgu kan. ABC tak payah type lagi. Hanya yang perlu adalah answer key. Takkan soalan nombor 2 ni jawapan dia B. Kalau kebetulan jawapan dia B, okeylah cikgu. Kita betulkan answer key. Klik answer key. Lepas tu markahnya tetap sama. Okey, mungkin jawapan dia C. So kita kena klik dua macam cikgu kita kena klik yang kedua, buang. Faham cikgu Lepas tu kita done. Dah siap dah, tak payah feedback tu semua sama. Kalau nak lain-lain tu mungkin soalan lebih susah, cikgu boleh juga feedback yang berlainan. Macam ni lah cikgu duplicate lagi. Okey, dah siap dah 2 soalan, 1 soalan, soalan kedua, soalan ketiga. Okey, saya hanya tukar soalan saya ada 3 soalan tadi. Okey, saya duplicate balik, ambil balik apa yang saya dah upload. Ambil soalan nombor 3. Open. Okey, dah settle tu. Okey, dah cantik kan? Okey. Dah. Kalau nak betulkan answer key, jawapan dia bukan C. Jawapan dia adalah markah pun cikgu boleh ubah. Katalah soalan ni susah, cikgu nak bagi dia 2 markah. Tak masalah, letak 2 markah. Soalan ni susah ni. Aduh, dia kena mengira ni, ambil masa lebih ni. Contoh macam itulah. So mungkin jawapan ni saya tak tahulah ni, saya pun tak kira. Jawapan dia A. Contoh dia akan 2 macam ni cikgu Cikgu kena pasti klik juga yang ini supaya dia hilang. Dah siap soalan kita. Kalau nak cantikkan bentuk ni macam tak lawa kan cikgu kan? Okey, cikgu boleh ni. Cantikkan sikit Customize ni secara ni cikgu boleh pilih dekat sini banyak. Suka hati cikgu nak pilih yang mana, boleh. Kalau nak personalize cikgu sendiri pun boleh. Saya cuba tu saya insertkan. Okey. Saya suka personalize kita punya barang kan. Asyik sama je Google ni, kesian. Nanti murid kita pun bosan kan. Kita ambil kita punya sendirilah. Okey, saya ambil sendiri, saya upload daripada yang saya simpan. Saya contoh ni, saya buat hari tu bimbingan kita yang lain. Kita ada satu pictures yang kita nak stereotype lah, kasih gegau. Boleh je kan, kasih gegau bahasa Melayu ke, matematik ke. Kita personalize barang kita. Yang ini hari tu saya membuat bimbingan tu, saya dah personalizekan. Mana Cikgu Daphne punya hari tu yang macam ni cikgu siri bimbingan. Saya personalize lah. Saya upload. Ni contoh contoh saja. So saya buat macam ni saya done kan. Okey, so dah lawa sikit lah daripada gambar yang Google bagi jadi personalize kita punya. Okey cikgu dah settle bab tu. Okey Okey, sekarang kita nak linkkan dengan sijil kita. Kan yang saya ni. Dia ada 2 cara. Satu guna cert M tu, tapi yang itu limited cikgu 1.5 student jawab dah tak boleh guna lagi. Tu saya tak sukalah. Saya suka yang autocrat ni. Ada nak tanya? Semua jelas ke penerangan Kak Pa? Jelas. Saya sambung kalau jelas. Okey. Now kita nak membuat satu contoh respons ini kita nak keluarkan sijil. Sijil cikgu maka kita klik sini. Okey. Sijil ni sangat penting bab ni. Create a new spreadsheet. Create. Nanti murid jawab ada kat situ Sebelum tu kuis ni saya letak dekat ni korang boleh jawab. Okey, saya send sini.
Sekejap ya. Saya nak suruh you all jawab nanti dapat sijil ke tidak. Contoh macam tu Okey. Ambil yang ini. Okey, shorten. Cikgu nak shorten boleh, cikgu nak copy pun boleh. Okey. Lepas tu copy. Lambat cikgu dia nak shorten kan? Sebab link kan? Kita, okey. Saya copy. Saya letak dekat SISC. You all boleh jawab, tembak dulu Alamak ni kacau. Control V. Okey, paste. Okey. 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 Yang ni cikgu kuis kita nanti lupalah. Kuis kita haruslah kita letak, kita kena ingatkan MLT kita, MLT lah. Cikgu-cikgu yang nak membuat ni cikgu kita boleh copy link ni, copy, ambil satu tempat lain. Okey, kita ambil QR code QR code supaya nanti murid kita akan ambil QR code salah QR code. Di akhir ceramah kita, okey, QR code generator Okey. Di akhir ceramah kita paparkan kod berkenaan. Kita boleh ambil generator lah apa, ada macam-macam cikgu Kita jenis yang ini, enter your ni tadi saya enterkan, paste saya pastekan. Okey. Saya paste ni. Control V. Control V. Ni nanti dia buatkan kita yang ini. So, kita ambil yang ni cikgu without logo ke, with logo ke, sukatilah cikgu nak buat. Asalkan murid boleh kita ambil snipping tu lagi. Nampak snipping tu sangat berguna lah. Copy yang ini, kita letak di akhir slide penceramah Di akhir slide penceramah kena mempaparkan QR code. Jadi murid yang mengikuti akan scan QR code ni dan jawab dan cuba jawab. Dan at the same time, moderator boleh letakkan HTTP tu dekat ruangan chat. Letak kat ni. Ada orang dia tak ada handphone kan, so dia amat sukar nak guna scanner. Jadi dia bukan macam cikgu ada handphone, ada laptop kan. Murid ada satu perhenti, kita copykan address tu dekat ruangan chat. Ataupun yang ini kalau dia nak menggunakan handphone masing-masing. So syaratnya ini diletak di bahagian last slide tu. Bila nak tayang tu cikgu tayang dalam seminit boleh. Di samping tu moderator boleh memberi motivasi kepada murid-murid lah supaya join kepada sesi yang kedua. Contoh macam itulah, join kepada sesi selanjutnya. Boleh cikgu Okey, now kita pergi kepada kuis tadi. Okey, kuis tadi ni respon, tak ada seorang pun. Cuba jawab sikit rakan-rakan SIC yang saya dah pinkan dekat ni, tembak aja A, B, C, D. Yang penting you ada nama dan email. Tembak saja sementara saya tunjukkan Okey, tembak kat apa pun nak tembak jawapan supaya nampak, kalau tidak nanti tak nampak. Siapa? Okay. Yang tulis you need permission. Need permission. Akak tak ni, akak restricted agaknya tu. Tak ada. Ziza boleh masuk dah. Dia pakai email MOE agaknya. Yang mana yang pakai email personal tak boleh masuk. Kita pakai email akak sama. Okey, saya tukar dia punya setting. Buka. Setting kan? Tak apalah, kita jumpa masalah ni nanti kita tahu kan. Kalau nanti tak nampak. Bila nak share ni, nanti dia tak tahu. Bila nak share, make sure bila nak send mana saya full send make sure email yang kita guna tadi adalah email yang boleh untuk semua orang. Okey, sebab kita guna Ministry ni kan of Education, orang lain nanti tak boleh. Tapi student kita akan nampak kita ubah setting dia. Ni yang link Tak ada pula mana setting dia ni. Ini melalui email, kita tak nak kan, kita just shorten. Bukan sebarang email boleh ke tu? Tak boleh Kak. Tak jumpa lah setting dia. Oh ni betul. Ini kena buang require sign ini kena buang. Okey, cuba nak. Sekarang boleh jawab tak? Dah. Tak pada buang. Okey, nampak satu respon. Nampak dah ada. Okey Dah boleh kan? Nampak satu respon.
Okey, apa yang kita akan buat dekat sini? Ni sangat penting. Okey, Cikgu Azizah dah menjawab 1/4. Betul satulah daripada 4. Okey, tak masalah. Itu just tunjuk je kan. Okey, now kita pergi ni yang sangat penting. Okey. Okey, kita akan add on sini. Add on cikgu ya. Get add on. Okey, cikgu klik. Add on, get add on. Kalau line kita okey lah ni, saya buka, saya tutup semua ni yang tak penting-penting ni. Banyak no bendanya. Okey, inbox ni tak nak. Saya tutup semua ni. Okey, tinggalkan meet aje. Oh, semua betul. Bagus Alina. Agaknya kau dengar Kak Fajar tadi. Azrina pun bagus. 4/4. Saya nak jawab semua salah tapi saya nak tengok Kak Pa buat autocrat ni kan. Okey, dah tak payah. Cukup lah tu. Okey, dah autocrat Okey, add on. Saya punya dah ada autocrat ni sebab saya dah ada. Tak apa, kita belajar daripada yang tak ada. Kita get add on Okey. Lambat sikit lah. Aduh. Cikgu type sini nak search kan. Autocrat. 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 Cikgu klik situ. Okey. Nanti dia keluar ni cikgu ya. Yang warna oren ni. Saiful yang warna oren. Warna apa Saiful? Warna oren saya punya dia dah tulis install. Kalau you all punya tak ada ayat install, you klik nanti dia installkan untuk you. Okey clear Okey. Hanya itu saja add on Add on autocrat. Dipanggil. Okey, akak dah add on. Akak sekarang buka dekat ruangan kita punya respon ni ada add on autocrat. Kita launch. Okey. Okey, kita launch. Okey. Okey kan? Bila keluar ni dia akan kata new job. Sebelum tu cikgu ya, kita kena upload satu contoh sijil yang kita nak. Untuk sebelum saya tunjuk tu untuk MLT kami, Kak Pa dah buatkan sijilnya sendiri. Kita kena buat cikgu ya. Okey, kasih gegar sekejap. Saya tunjuk contoh sijil-sijil yang saya buat. Okey, sijil tu cikgu saya ada 4 mata pelajaran, biologi, fizik, kimia, matematik, matematik tambahan. Contoh saya nak ambil biologi sini Upload dekat drive cikgu ya. Ni contohnya saya bukakan dulu. Okey, contoh sijil saya yang biologi. Okey. Ni buat siap-siap dah cantik macam ni. Yang kita nak nampak tak sijil Kak Pa? Okey, mungkin nampaklah. Okey, sijil penyertaan dengan ini diakui, buat macam ni cikgu ya, type. Cikgu type ni. 2 titik tindih type. Nama sebab kita nak nama murid tu ada kat situ. Sekolah dan masa ni pada tarikh yang dia nak. Tapi hari tu dia buat tarikh, Google hanya menyediakan tarikh yang US. Jadi kita tak, nanti murid kita tak faham. Kita type lah bila kita ke udara. Contoh malam ni kita ke udara 25 Ogos. Siaplah, tak payah linkkan dengan tu skor ni memang kita linkkan. Selamat maju jaya. Nanti rakan SIC ambil tanda tangan digital Cik Mazlan. Hari tu Cik Mazlan komen Kak Pa punya ni tak ada yang merah ni kan geng. Yang merah ni tak ada tulis Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Pandai kita punya timbalan pembelajaran. Dia komen Puan Sharifah dekat merah tu letak nama PPD kita. Akak pun berjaya membuat ni lah. Nanti akak share lah macam mana buat ni gunakan Canva. Guna Canva ni dapat ni Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. So dia nak yang itu. Cik Mazlan ni, saya Cik Mazlan digital dia lah. Nanti akak boleh share dia punya ni. Tapi bila kita nak post, kita maklumkan dekat Cik Mazlan contoh-contoh berkenaan. Dan dia dah terimalah saya punya semua-semua ni Apa perlu buat? Kita upload contoh sijil ni dekat kita punya drive. Sekejap cikgu ya. Kak Pa. Ya, tanya. Kalau sijil tu sama semua tak boleh? Sama semua macam mana? Sama je kita tukar mata pelajaran je. Sama semua. Tapi nanti budak bosan kan? Budak kan akan dapat semua sijil tu. Kak Pa ingat macam tu. Jadi tak apa nanti Kak, yang penting tutup botol tu akak
kongsi kat kita dengan tanda Ya. tangan tu. Ya. Sebab apa? Akak fikirkan kan, kalau akak murid lah, sama semua sijil ni. Contoh kan, sekali tengok semua sama. Jadi macam kalau kau dapat sijil 2-3 benda yang sama, nanti akan membuat bosan kan. Sedangkan benda tu lain. Di dalamnya tu nama dia sama, sekolahnya sama. Mata pelajarannya je berlainan kan. Jadi aku buat template-template yang hari tu sedikit rajin, cuti apa hari tu kita semalam cuti apa? Cuti apa semalam dah tak ingat. Cuti TYT. Sedikit rajin kita ni. Okay, so apa perlu ni? Kita upload sijil kita new, upload file, upload. Yang kita dah reka dekat sebenarnya dekat Word pun boleh, gunakan slide pun boleh, segala macam lah, boleh semua. Tapi akak sukalah guna slide ni. Kenapa entah dia macam cantik sikit lah. Okay. Apa tu? Tak, ni kalau apa, kalau andai kata sekolah tu dia nak buat untuk pelajar-pelajar dia, contohnya lah. Katalah dia nak bagi voucher apa tu, koperasi. Boleh juga. Boleh. Contohnya segala macam tu jenis, untuk sekolah dia lah. Ya. Pertandingan-pertandingan koku. Boleh lah dia nak ni kan. Okey. Tak masalah Tadi kita punya MLT kita dah bagi sijil kan, kaedahnya sama Okey, so tajuk dia biology nanti kita tengok Okey, kita back to autocrat tadi, mana Ni tadi Okey, yang ni akak tutup satu. QR code pun tutup. Dia banyak sangat buka, lama-lama dia macam lembab sikit. Nasib baik aku punya ni So kita buat new job geng. New job sini. Dia akan create apa kita nak buat ni, new job namakan sijil cuba gegau. Kasih gegau. Tapi akak nak cuba Next. Okey dia kata choose template. Sebab akak dah buat banyak kan, ada macam-macam lah sijil tu. Okey, kita upload from, nak create example pun leceh, tapi leceh lah kita upload je from drive. Tadi kan, sebab tu kita kena upload. Alamak. Apa dia kata? An error. Invalid. Dia kalau lembab dia jadi macam tu lah. Macam pula ada invalid lah. Okey, balik semula. Add on, agaknya tadi hanging kan dia tak ni autocrat, launch. Okey, new job. Makin cikgu dapat kesilapan, makin cikgu pandai sebenarnya. Belajar dari kesilapan. Kak Pa dulu pun nak buat sijil ni entah berapa kali try and error. Akhirnya faham, hari ni hafal dah kaedah tu. Tapi bila lama dah tak buat, dah lupa balik. Sijil cuba gegau. Okay, next. Okay, from drive. Dia tak nak baca drive dia. Tak apa cikgu, dia macam tak boleh baca drive ni. Sebenarnya okey je. Okey, kita nak guna sijil yang akak dah buat ni, tak masalah Okey, add on lagi sekali. Launch. Selalunya clear je. Mungkin banyak sangat dia nak baca, dia tak nak jalan tak masalah. Lalu Kak Pa buat training tu tak masalah Okey, new. Alamak, dah 3 kali dah buat ni. Kasih mesti ada sebab lain ni. Kadang-kadang saya pun terkena macam ni. Kita kata next. Template kan, no template kan. Sepatutnya boleh ni. Saya ambil mana-mana lah cikgu Saya ambil sijil mana kau nak sijil percubaan perlis. Terkena view pula. Saya ambil use ni lah template tadi. Okay, so dia ada terbeza ni. Saya nak gunakan sijil ni Okay, tak masalah. Okay, lepas tu saya pun next. Ni yang cikgu gunanya autocrat tu. Dalam kita punya atas ni ada time strip, ada score, ada segala macam tu kan. Tapi terbeza tak ada score Alamak. Terbeza ni tak ada score. Allah, macam mana nak buat Sepatutnya ada score. Itu nak kena faham tu yang apa tanda dua tu kan apa? Kita panggil gedik-gedik Aku panggil gedik-gedik je. Ada nama sekolah dengan ada time nama tu. Sekolah, ni time tu. Tu kena buat awal dulu, kalau tidak nanti dia tak jadi. Dia baca apa yang kita letak dekat sijil. Yelah, yang ada gedik-gedik Yang ada gedik-gedik. Sebab tu sijil tu tadi, contohnya kan, yang akak upload tadilah. Kenapalah tak boleh ni? Alah, kalau boleh kan bagus. Ada yang sijil tadilah yang akak tunjuk tadi.
Okey ya. Gedik-gediknya tu kat mana? Dia akan baca semua yang ada gedik-gedik ni. Okey ya. Ni lah. Okey, untuk biologi ni dia akan baca nama, sekolah dan skor. Ni skor kan? Dia akan baca setiap yang ada gedik-gedik tu. Kita mergekan. Okey. So patutnya tak masalah. Okey, ini. Balik semula. Add on, autocrat. Ya Allah. Bagilah aku nak tunjuk je, bukan aku nak buat jahat pun. Kak, Internet buat lah ni kat ni. hari Tak tu ambil internet. masa satu malam aku tak tidur buat benda ni. Dia kadang-kadang macam ni Kak, dia menguji kesabaran. Itulah. Sijil gegau. Aduh. No template kan? Ni from drive ni kenapa tak boleh? Nampak tu? Error, API developer, invalid. Apalah. Sekejap akak buang Kak, situ. akak nak kena tengok. Akak sekarang ni pakai apa? Pakai Google Chrome akaun mana? Lepas tu yang akak simpan benda tu dalam Google Drive akaun mana? Memang dia jahat, dia selalu macam tu. Cuba akak tengok. Tak Ni masalah lah. gambar akak ni gambar mana? Gambarnya dah lebih kurang sama. Gambar gambar atas ni yang dekat share, tepi share tu kan akak pakai akaun apa? Now sama. Artinya dalam Google Drive yang sama ni ke? Ya. Habis macam mana tak jumpa tu? Tak tahulah, dia tak jumpa pula. Selalunya sebab tu selalunya dia akan jumpa. Don't worry saya tunjuk. Memang. Jangan ni memang biasa je. You kena try. Sijil cuba gegau tadi kan. Okey, kita next. Saya nak tunjuk je lah. Kalau tak boleh saya ambil je yang terbeza ni tapi tak ada apa orang kata markah. Okeylah, saya gunakan ni lah Sijil SKPM standard. Okey. Nanti tak sama dengan atas tu dia tak boleh baca. Okey saya use yang ni. Gedik-gediknya tak sama. Gedik-gedik dia tak sama. Okey. Contoh ni lah saya buat yang ni so dia akan merge kat situ. Tak masalah lah tu Okey. So kita buat gedik-gedik ni. Yang penting kita buat dekat ni. Ni dulu tahun lepas kita buat banyak kan ni Ya Kak. Ha. Itu yang tak tidur malam tu. Ha. Ambil sijil, ambil soalan SPM negeri lain. Tu tak tidur malam buat. Tapi kalau sekali buat memang tak faham. Kena banyak kali buat jadi mudah. Contoh tadi Kak Pa buat snipping tool kan sekejap je kan. Okey so kita ni macam ni dia baca apa yang ada dekat atas tu, atas kitanya Google ni. Kita punya apa panggil sheet ni, nama kita mapkan So kita pun klik sini, map ke apa? Nama lah, nama murid. Okey, sekolah. Nama sekolah ada tak? Nama sekolah huruf besar ada kan? Lepas tu time ni sebenarnya time dia jawab. Kita letak dekat skor lah. Skor ni kita ni kan masa cuma ada tu. Sebenarnya skor dengan skor lah kalau sijil tu boleh load tadi Lepas tu kita pun next. Okey. Sekarang dia akan tanya autocrat ni file setting ni namakan juga sijil. Tegau. Jadi just nak nama. Type dia Google Site ni kita ubah jadi PDF. Kita tak nak murid kita terima dalam slide kita nak dia terima dalam PDF. So kita letakkan PDF. Dah lah. Lepas tu next. Okey. Yang ini choose folder ni kita nak nanti sijil-sijil tu dia akan bagi satu salinan dekat kita. Kita boleh choose folder ni pun boleh, kita tak nak pun boleh. Kita next je. Nanti dia bersepah sijil tu bila orang jawab lah. Kalau kita choose folder, kita letak satu folder, senang nampak. Folder dia tak nak baca. Dia tak nak baca folder ni. Saya rasa link akak putus antara ni dengan apa ni drive akak. Dia tak boleh nak baca folder. Tapi ni ada kan benda tu? Ada. Jadi tak mau folder tak masalah. Kejap ya aku laju je korang tengok. Rosak balik lah. Aduh. Sepatutnya tak masalah tu. Okey ini laju je. Dia macam tak dapat akak punya ni. Padahal ada ni drive dia. Cuba. Okey kita ambil satu use terbeza. Saya ambil yang itulah kita map-mapkan. Semua nak share nanti. Bahagian yang share tu kena tunjuk. Sebab kat situ akak belajar banyak hari. Banyak kesilapan berlaku kat situ Dia tak sampai email tu. Saya ambil sini nama murid. Lepas tu saya ambil sini nama sekolah. Time ni saya letak skor. Okey, lepas tu next. Lepas tu ubah ni jadi PDF. Aku dah hafal dah.
Namakan cuba. Okay, lepas tu next lagi. Okay, ni pun tak payahlah, next je lah. Nanti kan tak jumpa folder. Ini pun next juga, tak masalah. Okay, ini yang merge ni add condition semua tak payah. Kan dia kata only je kan. Okay, yang ke-8 kena. Bolehkah nak share? Ya, share. Share tapi bentuk PDF. Dia nak share. Kat sini sangat penting okay? Jangan ni ini nak collaborator boleh letak no, boleh letak yes. Yang penting sijil tu disampai dekat sini. Sini apa kita nak type tu kita kena tengok sini. Apa yang kita ada? Okey, email ada tak email? Email yang sah ni kan ada kan? So kita betul-betul ni kita right click, copy. Copy tau, bukan copy link address tau. Kalau boleh kan kita highlight, kita copy. Kalau kita type sendiri kadang-kadang tak menjadi. Sampai jadi macam tu. Copy yang ni tau, bukan copy address. Copy, kita letak dekat sini. Ini tutup balik. Kita letak tu ni. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Dia mesti serupa dengan ayat tu. Ya, lepas tu kita type subjek. Sijil, cuba. Okay. Sila muat turun. Dan tunjukkan bila perlu. Sila muat turun je lah. Dan simpan. Okay, next. Okay. Okay, ni penting kan? Trigger ni, run from trigger, yes. Yes. Okay. Lepas tu run one time trigger, yes. Nanti setiap jam dia akan run, save. Dah, siap dah tu je. Okay, you must select at least one primary. Mana ni? Okay, next. Kalau tak jadi dia akan kata macam tu lah. Next. Dia suruh choose destination tu katnya yang tadi tu. Oh, ya ke? Yang folder yang tu kan. Next. Kalau kita save, apa dia kata tadi? One primary. You must select one primary. Artinya kita kena choose ni satu folder. Back. Yang Salah folder satu. tadi Yang tadi tu. Next. Ni Yang ni kena choose folder rasa saya lah. Habis kita choose tak boleh lah. Tu dah pasal. Ni connecting nampak? to the drive ni yang tak dapat ni. Dia akan jadi macam tu. Kan drive kat apa ada ni, drive kat apa nampak? Sepatutnya tak masalah tu Teruskan saja. Ya, drive yang sama. Drive sama, tak masalah. Tapi kenapa Tu dia keluar pasal. benda ni? Ni tak pernah terjadi tau. Ada the API developer K-in is invalid ni. Tak pernah jadi. Selalunya dia okey je. Okay, lepas tu nanti boleh test lah. Boleh masuk kapal tu, boleh terus dapat email tu. Kat sini kita akan nampak benda tu telah dihantar ke email. Kat sinilah email berkenaan. Okay, tak boleh nak tunjuk habis pula Saiful. Yang ni bab yang paling penting. Tak apalah. Itulah pasal dia kena link tu. Link dia saja tak boleh jalan tu. Saya pun tak faham kenapa dia tak nak jalan. Padahal benda tu ada kat sini kan. Okay, bio tadi kan. Itulah akak pakai akaun yang sama je. Sama. Ni kan. Sijil bio yang tadi. Template dia pun tak boleh keluar. Akak pun tak faham. Selalunya clear Lepas tu follow ikut saja. Dapatlah tu. Okey. Settle bab tu Kirakan bab sijil ni settle lah. Kalau tak pandai nanti akak akan bagi rakaman, bukan rakaman akak lah. Orang lain buat lah Okey. Now nak tunjuk ni tadi macam mana kitanya rakaman, dah keluar ke belum? Okey Tadi kan dah stop kan rakaman kita kan? Okey, akak tengok drive. Itu dekat email lah. Dah ada ke belum? Kalau dah ada, akak akan masuk link kita ni menggunakan email yang lain. Wait Kena tengok email. Rakaman yang kita buat tadi. Yang kita dah stopkan tadi Gmail. Okay. Setiap rakaman dia akan keluar dekat email kita bahawa dah ready dah video berkenaan. Ya. Tak ada pun. Tak adalah Saiful. Kat mana dia rakam tadi? Akak rakam yang mana? Yang tadi kita punya slot ni pagi-pagi. Sekarang ni pagi tadi. Belum keluar lah agaknya. Belum berhenti. Memanglah tak ada. Tengok betul lah. Yang ni memanglah belum berhenti. Okey, Akak ambil belum yang berhenti. rakaman yang lain. Yang Ambil rakaman lain. sebelum. Ni. Ada ni sembang Sebelum. santai Izzah ni. Okey, tak masalah.
Ada banyak kan rakaman kan? Rakaman Kasih Gegar. Okey ya. Saya buat tunjuk contoh. Saya masuk gunakan handphone pula supaya boleh nampak. Hanya guna handphone saja kita boleh letak dekat YouTube. Kalau tidak kita tak boleh guna. Okey, wait. Masuk mana tadi? Kau punya Google Meet ni. Saya akan share handphone saya, bukan laptop ni. Okey, kejap ya. Okey, ini sangat penting tau dan akan memudahkan hidup kita. Hari tu saya pun kata akak download, akak upload. Tak mau kerja macam tu. Okey. Kejap ya. Okey, kejap. Mana? Tadi akak ada bagi kau link untuk masuk kan? SIC Okey. Okey, Meet. Google Meet. Okey, tak nak akaun tu. Akaun Syarifah Ahmad. Ask to join. Ada nampak Syarifah Ahmad tak dekat rakaman kita, dekat Meet kita? Join now. Ada kan? Okey Okey, akak akan meninggalkan tempat ni. Kau orang tengok, akak akan stop sharing sini. Boleh ke akak directkan kat sini? Stop sharing Syarifah Ahmad pula akan menunjukkan cara. Okey, share screen. Start sharing. Start now. Sekejap. Oh, boleh lah. Tak bising. Ingatkan bising. Okey Okey, sekarang akak akan tunjuk daripada Google tu macam mana kita nak rakamkan. Okey kita ambil kita punya ni, kita ambil email kita. Gmail, ambil akaun yang kita ada tu. Okey, contohlah sekejap. Saya kena cari yang rakaman. Okey, contoh saya dah buat rakaman. Mana saya phone? Kasih Gegar. Kita ada banyak buat rakaman sebenarnya kan? Okey. Yang ini meeting record. Yang tadi terbeza pun ada sebenarnya. Terbeza pun ada Okey, 12 Ogos ni ada banyak lah. Sebenarnya kan kita dah guna beberapa banyak yang kita, tapi kita tak upload pun dekat YouTube kan. Setiap kali ada kita tengok ni. Okey, saya ambil salah satu rakaman kita. Okey, contoh inilah CPD Majlis Pemuafakatan. Kalau file tu besar dia lambat lah, tak maulah ni. Nanti file tu berjam-jam kan. CPD kita berjam-jam kan Saiful? Lama. Lama tak mau. Sebab tu rakaman kita perlu 1 jam saja. Tak nak banyak-banyak. Bila banyak-banyak dia akan jadi lambat. Okey. Contohlah Meet Recording Kasih Gegar ni rakaman. Buat macam tu cikgu ya. Nampak? Cikgu klik rakaman, dia akan kata buka dekat drive. Ni handphone Kak Pah tahu buka drive. Okey, apa ada kat drive? Dia akan tunjukkan rakaman tu. Okey, itu rakaman Kasih Gegar. Now cikgu ambil 3 titik tindih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bising pula dia. Salam sejahtera rakan-rakan guru. Dia ambil ni 3 titik tindih cikgu ya. Lepas tu klik send a copy. Lalu belajar pula. Ini rakaman yang salah sebenarnya. Sebenarnya salah, nanti kita delete tak apa. Okey, bila cikgu nampak rakaman tu cikgu akan nampak dia share send a copy, kita boleh pilih Telegram. Tapi untuk hari ni saya nak tunjuk yang YouTube. Klik YouTube. Okey, YouTube ni ada banyak akaun cikgu ya. Cikgu boleh gunakan akaun cikgu ke akaun yang sama. Akaun lain pun tak masalah. Kita tak nak akaun yang ni pun boleh. Akaun YouTube cikgu di handphone cikgu sama dengan akaun yang Google Drive tu. Kalau tak nanti dia agak susah nak dapatlah, tapi guna handphone ni semua boleh Title cuba tunjuk Gegar Tu saya saja buat tu sebab tak nak banyak. Description cikgu letaklah untuk PPD belakang tengah. Contohlah kan, cikgu letaklah apa pun, ayat cantik-cantik lah. Ataupun description sini cikgu boleh letak link quiz yang kita buat tadi supaya bila-bila murid kita keterangan sikit Kasih Gegar, boleh letak link quiz Apalah kat situ apa-apalah yang link cikgu lah.
Kalau tak nak pun tak apa, dan cikgu back to add description tu, tolak ke depan. Tolak cikgu ya. Okey, akan dapat ini tau. Lepas tu yang listed, unlisted tu, kita boleh klik situ, kita nak public ataupun private ataupun unlisted. Apa beza dia cikgu? Kita baca kat situ. Public, anyone can search for and view. Maknanya bila dia search Gegau, dia dapatlah video kita tu. Ataupun unlisted ni, anyone with the link can view. Hanya kawan-kawan yang dapat link saja. So untuk program Kasih Gegau, nanti ayat Gegau ni akan menjadikan PPD Melaka Tengah popular sikit kot. Kita letak dia sebagai public. Macam tu Okay, clear cikgu ya. Lepas tu tendang balik set visibility tu, clearkan dan cikgu tulis next. Then yang ni sangat penting. Ya, YouTube akan tanya, adakah kita punya bahan ni akan dibuat untuk murid. Kid tu murid budak-budak kecil. Budak-budak kecil nanti cikgu kena letak umur restriction dan sebagainya. Kan YouTube ni semua orang guna kan. Maknanya bahan tak senonoh pun dia letak bahan ni. Jadi kat sini untuk kita bahan akademik kita kata is not made for kids. Clear tak cikgu? Sebab kalau kita letak made for kids nanti dia tanya age restriction dan sebagainya. Tapi kita ingat kita menyebarkan bahan yang baik-baik belaka, bahan untuk murid-murid kita. So just letak no tu dan klik button upload. Ya cikgu upload. Lepas tu dah senang cikgu, habis dah. Dia akan upload. Nampak ni file saya lama ada kat situ. Dia akan upload kat situ cikgu. Kita tengoklah proses tu. Kita tinggalkan handphone, kita boleh buat kerja lain. Senang kan ni Saiful? Tak adalah pening nak turun, nak upload, download dulu, lepas tu upload, lepas tu leceh-leceh nak kena buat. Tu saya pelik dekat notebook tak boleh terus Dekat notebook memang tak boleh. Sebab tu akak kata guna handphone. Kalau akak dah try dah dekat notebook memang tak boleh. Hanya handphone saja ada kemudahan. That's why akak join ni menggunakan handphone. Dah nampak macam mana benda tu berlaku? Clear tak So dah nampak tak Kasih Gegau tu dah ada dekat YouTube kita. Okey tak? So penerangan akak dah habis 12.30 tadi, kita dah sejam setengah dah habis dah. Jadi so itu agaknya itu saja. Ada pertanyaan-pertanyaan nak tanya? Kalau tak ada kita tutup lah. Ya Kak. Ya Kak. Boleh tanya. Jadi akak kita punya gerak kerja ni ialah yang pertama sekali guru-guru akan memberi penerangan. Betul. Satu dia akan beri penerangan lah. Lepas tu yang kedua dia akan beri kuis. Yang bersijil. Yang bersijil lah. Kenapa nak bersijil? Tahu kan? Yalah. So yang ketiga itu je lah kan, penerangan dengan kuis je lah. Artinya lepas tu dia kena sediakan sijil lah. Penerangan dia tu, apa kandungan penerangan? Penerangan kan banyak. So yang kita minta ni, kita ada banyak apa nama? Macam mana aku nak stop sharing ni? Aku pun tak tahu tau. Okey, sekejap. Aku nak keluar daripada yang ni. Stop sharing. Okey, clear dah. Maknanya Kak Pan nak keluar daripada satu akaun ni. Okey. Dah, very good. Okey maknanya tahu kita dah ada banyak teknik menjawab. Yang teknik menjawab pun guru cemerlang ada buat yang macam Kak Pah bagi tu. Tapi teknik menjawab yang tu dibuat sekali tau. Maknanya satu mata pelajaran sekali. Jadi dengan situ sangat limited kan poin-poin penting tu, sebab masa 2 jam tu satu mata pelajaran. Jadi kita nak ni poin-poin penting setiap setiap bab. Kenapa kita nak setiap bab? Kita pun tak tahu format, kita pun tak tahu bab tu akan keluar ke tidak. Meaning kita memberi ilmu kepada murid. Bukan untuk jawab peksa je lah. Meaning semualah ilmunya tu kita dapat. Dan tips-tips penting. Jadi kita nasihat penceramah kita, bagilah tips penting. Streskan betul-betul. Contoh kalau mengajar matematik, soalan macam ni formulanya tu kat mana? Adakah formula tu diberi? Formula ni perlu dihafal ke, ditengok ke, diberi. Bila dah tahu formula tu, nak ganti macam mana? Contoh macam tu lah. Okay. Ada murid menulis formula je, dapat ke markah menulis formula je ni? Tak dapat. Kalau dalam matematik, formula dengan penggantian baru ada dapat. At least dia dapatlah satu markah menggantikan nilai-nilai unknown tu dengan di formula dengan nilai yang dalam soalan. Macam tu, Saiful. Okey, penerangan setiap bab tu artinya kenalah, wajiblah juga ada PowerPoint.
Dia boleh gunakan PowerPoint kalau dia boleh menulis PowerPoint. Dia boleh juga menggunakan Google, ada banyak cara sekarang. Kalau dokumen tu PDF, dia boleh PowerPoint ke PDF ke whatever, dia boleh letak kat OneNote asalkan dia boleh menulis. Yelah, artinya dia ada sesuatu lah untuk ditunjukkan lah. Ya, so sesuatu ditunjukkan tu kalau dalam kumpulan kan, macam kumpulan Kak Pah boleh terang secara apa yang telah jalan lah kan. Dia bertiga tau, seorang berceramah, seorang presenter, seorang lagi teknikalnya. Sebab bila dah berceramah, dia tak akan nampak teknikalnya. Macam tu, dia bercakap je kan, dia menulis, dia bercakap, tak ada orang jaga teknikal, agak sukar lah. Tapi sebenarnya kalau dari ceramah, macam sekarang Kak Pah ceramah kan, Kak Pah boleh merekod betul tadi, Kak Pah boleh menunjuk, sebenarnya banyak perkara kita boleh buat semasa berceramah. Tapi kalau cikgu kita mungkin tak expert macam tu, kan dia baru nak belajar. Percayalah, bimbingan tu hanya sekali je kau pergi, yang lain nanti dia dah pandai jalan sendiri. Tak apa, sebab video ni saya akan masukkan dalam grup. Artinya yang pertama sekali dia kena buat ni lah. Ni saya nak buat konklusi lah ni. Artinya yang pertama sekali dia kena beri penerangan. Okey, dalam penerangan tu mesti ada kuis. Betul. Sebab kita nak bagi sijil. Okey. Now kuis tu siapa yang akan menyiapkan? Contohlah kan, kalau penceramah semua nak menyiapkan, dia akan jadi burden kepada penceramah. Kan dia ada satu tim kan, dalam tu ada satu tim, mungkin ada yang selesa 5-6 cikgu sebab you ada banyak topik kan. Bertiga cukup. Seorang yang lain boleh tolong bahagian membuat kuis tadi. Tadi Kak Pah dah tunjukkan cara membuat kuis tu sangat mudah kan. Mungkin A bagi ceramah, B tolong buatkan kuis, C boleh juga buatkan dia punya respon sijil tadi kalau tim tu tak ada. So kolaboratif dalam tim tu sangat penting. Macam group fizik kan, Kak Pah dah ajar dia macam yang tadi saya buat nota tu, jadi dia tak ada masalah. Dia dah ada streamer dia dah ada in-charge technical dia dah tahu macam mana nak buat. Yang keluarkan yang membuat kuisnya akan memberi QR code tu kepada penceramah yang Max buatlah. Maknanya kuis tu dibuat oleh cikgu lain. Tapi cikgu lain tu cikgu matematik juga dan dia tahu kandungan bab tu juga. So macam tu. Maknanya meaning apa yang diceramahkan oleh penceramah adalah jawab soalannya followed by kuisnya. Nanti bila budak jawab kan dia akan dapat seronoklah dapat kuis, dapat markah kuis tu, dapat sijil. Dan kita PPD ingatnya kalau cikgu lain yang buat pun email kita kena ada sebagai editor kepada Google Form tu. Sebab kita hanya akan tengok Google Form tu murid berapa ramai menyertai. Betul tak? Yalah, tapi dalam bahagian sijil tu, tadi format sijil tu kita kena sediakan sebab ada tutup botol tadi dengan ada tanda tangan digital Cik Mazlan tu. Yang itu kita boleh bagi kat dia sebab nanti kan tajuknya berubah-ubah Saiful. Mungkin tajuk 1, tajuk 2 kan. Kita boleh bagi je MLT kita yang itulah sebab sijil digital ni kalau Microsoft pun dia muncul sendiri gitu je. Tak masalah tu. Pada Kak Pah tak masalah lah sijil untuk murid kan. Tapi tunjuk kepada Tuan Mazlan dulu format-formatnya tu kena tunjuk. Dia dah setuju, barulah kita keluarkan. Baik. Okey. Jadi Kak Pah semalam dah bagi contoh ke 6 sijil kepada Cik Mazlan. Dia kata okey proceed. Dia kata macam tu. Dah dapat boleh dia kongsikan kat kita. Boleh nanti kita kongsi kat kita supaya kita tengok macam mana susun aturnya supaya kita tak terkeluar daripada apa yang telah dipersetujui tu. Mungkin colournya, susun letaknya mungkin berbeza. Ya. Boleh jadi template-templatenya berbeza tapi isi kandungannya sama. Itu masuk ke kan Saiful kan? Jadi kan kita selaku pegawai BPD kita akan nampak program kita ni ada benefit ke tidak kepada murid. Kan? Kat mana kita nak trace? Melalui link YouTube berkenaan kita boleh tengok berapa ramai orang telah menyertai dan respon sijil berkenaan. Katalah kita nampak respon daripada sijil berkenaan tu daripada 10 soalan tu alamak ramai student hanya dapat 1. Maka kita tahulah tajuk tu sangat sukar. Macam tu. Kita mungkin boleh buat follow up kemudian. Okey tak geng? Okey ya? Kalau dah okey saya serah. Rasanya dah jelas dah penerangan Kak Pah ke Kak Pah Syok sendiri menegang ni? Jelas ke tak jelas? Jelas, tapi kita buat sendiri. Cuma tu je lah. Macam StreamYard tu ada leceh sikit lah Kak Pah. Yang itu je. Selain daripada option tu tak ada masalah. Artinya cikgu-cikgu kalau dia boleh buat dalam Google Meet, dia boleh record. Kemudian kita cerita pasal upload pun boleh juga. Ya, tak masalah kan. Tadi upload guna handphone je kan. Pada Kak Pah yang paling mudah dan dekat dengan cikgu adalah Google Meet. Lepas tu upload gunakan handphone.
Yang StreamYard tu kita boleh bagi pengalaman kepada guru kalau dia nak guna lah. Itu live kan. Jadi susah sikit lah kita nak ni Okey, saya serah balik Kak Yanti. Ya. Kita borak-borak kemudian sebab ini direkodkan Okey Yanti, sila tutup majlis kita akan nak stop recording. Okey, terima kasih di atas perkongsian oleh Puan Haja Sharifah binti Ahmad. Begitu banyak ilmu yang kita perolehi pada hari ini berkaitan dengan Google Meet, berkaitan dengan StreamYard, berkaitan dengan Google Forms, chat quiz, berkaitan dengan e-sijil. Jadinya ilmu ini kita perlu hadamkanlah sebagai warga pendidikan. Okey, kita perlu hadamkan, kita cuba praktikkan. Kadang-kadang kita tak praktikkan, kita kurang nak faham. Kita hadamkan dan kita praktikkan, kita cuba Okey, kesimpulannya inilah dia pendidikan norma baharu. Inilah dia dunia TMK. Semuanya di hujung jari, internet di hujung jari. Jadi warga pendidik kena kreatif lah, termasuklah kita sebagai pegawai pendidikan kena kreatif dengan cabaran dunia globalisasi pada masa kini. Okey, akhir sekali terima kasih lagi sekali pada Puan Haja Sharifah. Okey, baiklah kita telah sampai ke penghujung diskusi ilmu ini. Semoga ada lagi selepas ini perkongsian daripada yang lain untuk kita kongsi bersama. Okey, kita ketemu lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.